والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عامة كافة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menciptakan baik yang kita nampak ataupun tidak, dan seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dengan kita. Maka moga hendaknya kita sentiasa bersyukur kepadanya di atas segala nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarga dan juga para sahabatnya yang bertungkus lumus memperjuangkan Islam sampailah ke akhir zaman. Moga-moga ucapan selawat dan salam itu didengar oleh Rasulullah dan dijawab serta didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, insya-Allah. Seterusnya hadirin dan hadirat, pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah taala akan letakkan kita di kalangan orang-orang yang mencintai ilmu serta beramal soleh berdasarkan ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam satu ayat Allah Ta'ala berfirman, Hurrimat alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi. Bila sebut daging babi, bukan berarti bulu, kuku, tulang itu dibolehkan. Jadi mafhum mukhalafah dia, bila sebut daging babi, semuanya yang ada pada babi, termasuklah keseluruhan keturunan daripada babi tadi, maka haram bagi orang-orang Islam. Kita cerita bab babi. Babi ni kasar sikit, kalau khinzir lembutlah sikit. Suatu ketika Muhammad Abduh pernah mengembara sampai ke Perancis, dan beliau ditanya kenapa orang Islam tak boleh makan babi. Maka jawapan mudah daripada Muhammad Abduh ini, sebelum aku menjawab, tolong kurung 2 ekor jantan, 2 ekor ayam jantan dengan sekok betina dalam satu sangkar, dan kurung 2 ekor babi jantan dan babi betina dalam sangkar. Ada dalam satu cerita menceritakan sampai seminggu disuruh kurung. Kemudian matlamatnya adalah untuk menjawab apa yang disoal oleh orang kafir, kenapa orang Islam ni tak boleh makan babi. Maka itulah jawapan
Muhammad Abduh diperintahkan dulu kurung dulu. Beza dia nak tengok tu, nanti lepas tu baru dia jawab. Bila dikurung 2 ekor jantan babi, terbalik tu, babi jantan dengan sekok babi betina dan sekok ayam jantan, sekok ayam betina dan 2 ekor ayam jantan yang berbeza lah, satu kurungan, 2 kurungan yang masing-masing. Kelihatannya babi jantan 2 ekor ni melakukan hubungan ataupun mengawan. Kita sebut binatang ni mengawan. Babi jantan 2 ekor tadi ni saling bantu-membantu mengawan terhadap babi betina tadi. Selesai sudah. Sedangkan ayam jantan ni terpaksa bersabung dulu sampai kalah sekok yang ayam jantan ni, barulah dia mengawan dengan ayam betina tadi. Maka Muhammad Abduh kata, inilah sebabnya Allah Ta'ala tak bagi orang Islam makan babi, kerana babi ni perangai macam hampa. No? Pasal apa tuan-tuan? Kerana bila makan babi, dia hilang rasa malu, hilang rasa bahawa itu dah dilarang oleh Allah. Dia rasa tak ada apa dah benda ni, kerana urusan agama dia tak ambil tahu. Sedangkan kami ni macam ayam tadi, nak mengorak bini kami, langkah mayat dulu. Nak mengorak, nak tempuh anak kami, langkah mayat kami dulu. Kami tak akan biar. Beza tu dia nak bak tu. Nak bagi orang faham, nak bagi orang Perancis tadi faham bahawa inilah yang salah satu faktornya Allah Ta'ala haramkan babi tadi kepada orang-orang Islam. Jadi makna dia, orang-orang kafir ni perangai macam babi kerana apa? Mereka sanggup menjadikan isteri mereka itu boleh tidur dengan orang. Anak perempuan mereka boleh dibawa oleh siapa-siapa saja. Dari segi pakaian, lantaklah nak pakai apa pun. Tapi kami orang Islam tidak akan melakukan macam tu. Kami tidak rela isteri kami dinodai oleh orang. Tidak rela anak-anak perempuan kami ditempuh, disentuh oleh orang-orang lain. Maka sebab tu babi ini perangai macam hampa, dan babi ini diharamkan bagi orang Islam. Dalam hubungan saintifik, mereka telah mengkaji bahawa seekor babi gemuk mempunyai 90% lebih lemak dia, manakala kambing sekitar 50% lebih. Makna dia, orang-orang Yahudi satu seginya mereka nak menghancurkan orang-orang Islam, umat-umat Islam seluruh dunia ni. Mereka memproses lemak-lemak babi tadi dan boleh dimasukkan dalam makanan. Kajian saintifik juga menyatakan memang lemak babi ni penyedap makanan. Tu dia punya kelebihan yang ada pada babi. Penyedap, perasa. Jadi siapa yang makan benda tu memang sedap, tapi dia hilang rasa sensitif dia terhadap agama. Kita makan tak? Tak no. Tapi Yahudi dia buat dalam makanan. Aku tak makan babi, tapi Yahudi tepuk belakang, tepuk tangan di belakang, orang Islam seluruh dunia sudah makan babi. Punca dia kerana kita tidak membelek-belek makanan yang haram, makanan yang halal, ataupun makanan yang syubhah. Jadi Yahudi memproses lemak babi ini, menjadikan ia berbagai-bagai, termasuklah minyak masak dan sebagainya, yang berkemungkinan besar orang Islam juga sudah bedal berapa ekor babi, wallahu a'lam. Jadi kerana itu salah satu faktor orang Islam ini tidak peka tentang agama. Dia sanggup bagi bini dia pakai pakaian ketat, sanggup bagi bini dia berpelukkan dengan orang lain, berlakon filem. Kemudian isteri dia jawab, bukan niat saya nak bergatai dengan pemuda, tapi kerana berlakon. Tu dia, tu jawapan orang Islam lah ni. Dia kira niat lah. Kalau itu saya apa mau pergi peluk bini orang tu, bukan niat apa, tak ada apa. Boleh tak? Tak boleh .
Islam bukan macam tu. Maka oleh yang demikian, lemak-lemak babi tadi sudah diproses menjadi perasa ataupun makanan yang kita duk makan hari ini. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, kita kena peka dalam soal pemakanan kita kerana kita orang Islam. Babi ni sedap, semua boleh makan. Kulit-kulit dia apa semua boleh. Kalau kita pun nak makan juga, samalah seperti mana orang-orang kafir. Nauzubillah min zalik. Jadi kita makan makanan yang dihalalkan oleh Allah, halalan tayyiban. Carilah benda yang halal. Di supermarket, makanan-makanan yang berbentuk biskut dan sebagainya, ataupun makanan segera, tolonglah peka, tolonglah jauhkan daripada anak-anak kita. Tu kita duk merungut pola, nak aku tak mau dengar cakap. Punca dia kita bagi makan benda yang tidak baik, bahkan haram. Auzubillah min zalik. Jadi ungkapan yang kita sebutkan ini adalah sebagai muqaddimah yang berkaitan tentang tanggungjawab sebelum berumah tangga. Tanggungjawab sebelum berumah tangga. Sebab kita ni suka sangat pergi makan Starbucks, makanan-makanan mahal. Kita tak tahu benda apa yang dia buat. Kopi pun bukan 3-4 rupang, bukan 3-4 ringgit, mahal. Bila masuk dalam tu jadi standard, kita jadi kemas masuk dalam Starbucks ataupun restoran-restoran yang mewah dan sebagainya. Semua agama boleh kata menolak. Agama Hindu tolak makan babi, agama Yahudi pun tolak makan babi. Tapi oleh kerana mereka nak menyesatkan kita, nak memudahkan kita lupa pada agama, mereka buat depa proses supaya tak nampak seekor babi. Tapi kita sudah makan babi. Nauzubillah min zalik. Minta bagi Allah Taala lindungkan kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita jauh daripada hidayah Allah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak melihat tanggungjawab sebelum berumah tangga. Ni bukan berumah tangga ni, tanggungjawab sebelum ni kita. Di sini ada beberapa ulama menyatakan bahawa sebelum nak kahwin, disebut di sini perkahwinan mestilah kerana Allah. Nak kahwin apa pun kerana Allah, nak buat kerja apa semua kerana Allah. Kita nak baca Quran pun kerana Allah, nak minta redha kerana Allah. Nak sembahyang pun nak minta redha Allah. Semua kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana benda-benda lain. Semua itu kerana Allah. Begitu juga dalam soal perkahwinan, mestilah kerana Allah, yakni dengan tujuan untuk membina sebuah rumah tangga Muslim. Bila orang tengok saja anak-anak kita sejuk mata, cukup dah, memadai dah. Bila orang kata jauh tengok kata tu dia anak ni apa peluru, anak dia apa peluru tau. Apa peluru ni makna kata atas meja pun dia lompat nu sampai atas siling. Dia kata Allah macam ni lah anak saya pun tak tahu nak buat apa. Mak dia duk gelak, pak dia pun gelak. Kita tak boleh tengok. Lebih bodoh buruk mak ye. Buruk mak ye kan duk diam, lompat sana lompat sini. Anak apa peluru. Sampai setengah orang kata, "Hoi, kalau dia ni main mampu tak main pun tak apa." Kalau sampai tahap macam tu, mana kata ada yang tak kena. Jadi kita nak melahirkan keluarga Muslim, bila orang kita main bawah orang rasa seronok. Tengok kita, tengok isteri kita, tengok anak-anak kita, amboi seronok, sejuk, tengok mata anak-anak hang beradab sopan, bertata susila. Tak ada lompat atas kursi orang, tak ada lompat pi ikut dan sebagainya. Kita tak boleh buat yang tu. Setengah orang ni rumah orang macam rumah dia. Masuk ke dalam sampai dapur dah. Assalamualaikum nu sampai dapur dah. Wih, ni orang bangsa apa ni? Itu tak mau macam tu. Bila kita nak melahirkan keluarga Islam, semua itu beradab, bertata susila, orang tengok lembut, orang tengok seronok. Orang pun kata mai lagi seronok tengok anak. Itu seronok. Kalau kata tak apa. Kalau kita telefon tu kat orang kata kami tak ada, kami ada telefon 3-4 kali dah. Nak main mohang tu, Allah minta maaf lah tak ada, padahal ada di rumah. Tu makna kata ada something wrong. Ada orang tak kenal dengan kita ataupun tak kenal dengan perangai anak-anak kita. Nak tampak anak kawan,
Nak luku pala anak kawan, nak jegir pun nak gipak dia tengok, ni apa macam. Jadi nak melahirkan sebuah rumah tangga muslim, rumah tangga yang betul-betul mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala, iaitu berakhlak. Kalau keluarga Islam atau muslim tak berakhlak ni, macam kita sebutlah, orang meluat. Depan kita boleh orang renyih, belakang orang akan cerita macam-macam benda yang tidak menyeronokkan. Kemudian disebut untuk melahirkan keturunan yang soleh. Inilah dia keturunan soleh, mesti beradab. Orang yang soleh tapi akhlak tak ada, itu bukan soleh nama dia. Dia mesti ibadah dengan Allah pun sempurna, kemudian sesama makhluk pun sempurna, baru disebut soleh. Perangai elok, akhlak mulia, maka orang-orang ini disebut sebagai keluarga yang soleh, melahirkan keturunan yang baik. Kita pun nak cari kat anak kita pun wajib cari anak yang baik. Kita nak lelaki, nak pergi cari anak perempuan bakal isteri dia tu, kena cari yang baik, merisik, tengok elok. Ini depan kita, jalan tunduk rapat, belakang kita orang kata macam-macam. Ni nak jadi tuan kan? Ligat tu. Kalau kata ligat tu, berarti kita, setengah ulama dia kata berdosa. Cari isteri kepada anak kita, isteri yang tidak solehah, berdosalah kita. Sebab tu wajib bagi si bapa tadi mencari bakal menantu ataupun bakal isteri kepada anak lelaki itu, isteri yang solehah, ataupun nak cari kepada suami kepada anak dia pun suami yang soleh. Ni wajib hukum dia. Tapi lah ni macam-macam lah. Kenal dulu. Kita patutnya kahwin dulu baru cinta lah, macam orang dulu-dulu lah. Kenal pun dah, minggu tu tak sembang apa, malu. Nak panggil abang pun malu tu, sampai kelar duk panggil pok hang. Dia tak panggil abang. Kalau panggil abang bekat gelak kukik, tak bisa panggil. Tapi era tahun 60-an tu lah, hak lah ni bukan abang. Tak nikah dia panggil yang dah. Tak nikah yang ling tentang apa? Kita pun tak kenal. Hebat ni. Cakap handphone setengah jam, sejam dengan mak pak ni, tanya sepatah, jawab setengah patah. Panggil dah yang ling, aku meluat dengar. Meluat je. Yang ling tak punya apa? Panggil dia rumah lah. Ni depan orang yang ling. Geli lemban lah dengar. Kita budak bini lah. Jadi panggil dengan kalimah yang baik, bercinta sesudah kahwin. Lah ni dah. Kadang-kadang tunang pada 2 tahun, duk yang ling ye tu. Yang tu kita teriak. Kemudian keluarga yang sanggup memikul amanah dan dapat melaksanakan kewujudan hidayah Allah, sehingga hidayah itu akan berterusan sampai ke akhir hayat. Jadi orang yang sanggup memikul tanggungjawab, bukan kata bagi makan pakai ya. Bagi makan pakai ni insya-Allah semua boleh. Tapi bila jadi banjir macam sahabat kita, saudara kita di Kelantan tu, sampai tak ada baju pun dah. Tapi lah, ada adik ipar saya, depa kena hantar pergi sana. Dia kata beras ni berlambak, orang bagi. Alhamdulillah dah jalan tak putus kan. Beras ni yang nak kembang rumah kata bagus. Ada satu tempat Dabung. Dabung ni mana di Kelantan kan, Langganu. Kelantan tu. Ada cerita seorang ustaz jugalah, dia cerita dia nak pergi bagi bantuan. Dengar kata ada sekolah tahfiz dalam tu, jauh pendalaman. Halau dia nak pergi tu, nampak ya Allah macam-macam lah kerosakan, segala kerosakan. Dia duk fikirlah apa lagi kerosakan di sekolah tahfiz tu. Bila dia duk jalan ni pun nampak teruk dalam tu macam mana cerita. Bila pipi ni tuan-tuan, yang dia jumpa ni satu luar biasa tuan. Ada satu pondok yang didirikan, dia bahasakan diri dia nama Pak Tih. Dia cerita Pak Tih, waktu kejadian tu mereka nak lepas empangan, ayak empang yang kuat ayak nak penuh, mereka lepas. Adat kata ayak ni dia kata terjun ni menggila, dia kata. Mana kata menggila ni dia tak kira siapa lah. Tapi Pak Tih ni dia semayang dalam surau dia berdoa pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi lorong, ayak tu tak mai, tak kena pondok dia.
No, ayak tu berelok, kena juga tapi tak ada kerosakan yang teruk. Kemudian cerita, ustaz tadi cerita, dia kata Pak Tih ni dia duk tanam pokok pisang. Pokok pisang sepokok pun tak terbalik tau, kalau tafiz. Jadi dia bayang ni nak pergi sampai sana tu macam mana keadaan pondok tafiz ni. Rupa-rupanya satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya sangat berbeza. Jadi no? Tu orang yang banyak melakukan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah kita tuan-tuan. Orang yang sanggup memikul, bila nak kahwin dia sanggup memikul amanah ni. Nak mendidik isteri, nak mendidik anak-anak cukup berat, cukup payah. Maksudkan tiap-tiap hari kita berjumpa dengan anak, tiap-tiap hari setiap masa jumpa dengan isteri kita. Maka tiap-tiap hari, tiap-tiap kali juga nak kena didik, nak kena tegur, nak kena habaq. Bayangkanlah orang yang tak sanggup mikul amanah, dia sanggup biar apa saja isteri dan anak-anak melakukan perkara maksiat. Buatlah apa pun. Kenapa? Salah satunya tidak ada rasa tanggungjawab. Kemudian yang kedua, tak ada ilmu. Tak ada tanggungjawab, tak ada ilmu, nak apa? Nak ujah pakai apa? Tak ngerti. Macam kita nak suruh isteri kita, isteri tanya balik, pasal apa bang? Tak tahu, aku tengok orang buat itu. Itu tak pakai. Maka kita kena ada ilmu. Nak suruh, nak didik, nak perintah, mesti berdasarkan pada ilmu tadi. Kalau orang yang suka bertanggungjawab, dia akan buat benda ni. Yang ni salah, yang ni tak boleh. Kerana nak bersama-sama di dunia dan nak bersama-sama di akhirat nanti. Tu yang ada salah seorang ustaz, dia kata ibrah yang kita boleh ambil ketika banjir di sebelah pantai timur, iaitu kita ambil bahawasanya bagi siapa-siapa yang ada persediaan, macam sampan, ada orang ada sampan kecil, ada sampan besar, ada bot, enjin besar, enjin kuat. Ni persiapan. No? Bila dia orang banjir datang, dia boleh bubuh semua barang-barang dalam bot dia. Ahli keluarga dia semua selamat, bawa ke tempat yang lebih tinggi dan selamat. Kenapa? Persediaan yang dia sudah sediakan untuk menghadapi banjir. Maka ustaz tadi kata macam itulah di akhirat nanti. Siapa yang ada persediaan, dialah VIP di akhirat, yang boleh melangkah titik sirat. Macam di dunia orang VIP ni, kalau kesesatkan jalan raya, dia boleh telefon orang yang berkenaan, mai datang ambil dengan helikopter, boleh menerbangkan dia pada satu tempat tujuan dia. Itu VIP di dunia. Tapi belum tentu VIP di dunia ni dia akan jadi VIP di akhirat. Maka kita nak jadi VIP ni bukan kata di dunia, tapi di akhirat pun kita nak macam tu. Melintas titik sirat orang-orang yang diberi gelaran VIP. Maka kerana kita ada persediaan di dunia, dan persediaan itu dijadikan sebagai alat untuk mudahkan kita melintas titik siratal mustaqim. Samalah bentuk dia, konsep dia seperti kita nak bertanggungjawab dalam soal keluarga. Kalau kita tak bertanggungjawab depan Allah, macam mana kita nak jawab? Apa yang kita didik isteri kita, apa yang kita didik anak-anak kita? Takkan nak hias rumah, hebatlah ni. Kok Sungai Petani pun dulu mana boleh kita jumpa rumah 100,000, tak ada. Tak ada, dulu puluh-puluh ya. Lah 100,000, setengah juta. Tambah Pulau Pinang ni, bertam saja pun berapa juta tu ya. Juta pun dah kan. Bila dah juta, kalau tak hias rugi lah. Kena hias. Tu terai lansiak 5-16,000. Takkan nak buat kuman ni. No? Kuman ni kita boleh beli satu set RM15. Depa dah satu set RM15,000, RM20,000. Kain lansiak saja. Bukan lansiak betul hitam merah. Ni lansiak saja ni. Rumah kaya sejuta takkan tu kot. Begitulah juga kita pun nak hias rumah kita, tapi tak hias diri kita dengan amalan-amalan yang betul. Masuk rumah Masya Allah, habak kanak hang pi gabuh kaki lu kata. Hang masuk belum hang jaga ni. Sapu ni bersih berkilat lantai. Kenapa? Tak mau bagi kotor, ada kesan kaki yang dibawa oleh anak yang bermain di luar. Tapi hati tak bersih,
amalan pun tak ada. Tak bertanggungjawab tuan-tuan. Kita hanya bertanggungjawab di dunia semata-mata. Alat-alat perhiasan dalam rumah ni jangan siapa duk sentuh. Tiap-tiap hari 3 kali cuci. Oh, memang ah. Tu hak orang duk buh bunga telok tu, dia balik susun dalam almari ni. 3 kali dia cuci, dia balik tu. Bini lepak, laki lepak yang kopi, kok buat sendiri bang orang nak cuci ni. Perhiasan. Tetapi tuan-tuan, nasib kita di akhirat bila kita tak kemas di dunia ni, rugilah kita. Auzubillah min zalik. Jadi orang yang terkapar-kapar. No? Macam daripada cerita hak naik ayak kuat, nak tidur tak boleh. Ayak lalu rumah malam. Nak lena je nak. Ayak duk main ni, ayak bawah mai. Tak mampu. Ni pun berita rakyat Kelantan bersedia untuk gelombang ketiga. No? Gelombang ketiga. Tu ramalan. Tu ramalan. Betul ke tak Allah alam lah. Tapi minta bersedia lah. Jadi makna kata bila dah Allah Ta'ala bagi itu, maknanya pengalaman sudah ada. Lebih teruk daripada tsunami. No? Yang pi nak balik pun tak mau. Bukan tak mau, rasa berat nak melangkah kaki balik ni kerana kesian, sedih. Sedih ni tak tahu cerita lah. Tapi kesian lah kita tengok hak orang-orang yang beramal ibadat, sonok kita tengok. Ada sahabat saya duduk di polis senior pada saya, dia pergi bagi bantuan. Ada seorang makcik tu rumah tak ada lah, dia minta telekung dan sejadah untuk sembahyang. Alhamdulillah lah yang beringat. Hak tak beringat ni tuan-tuan, dia ambil kesempatan curi. Hak kawak ni ni time lah kan, time mencuri. Orang lain tak ada balas. Jadi orang yang beribadat kepada Allah ni, inilah ujian bagi dia. Orang yang menerima ujian, makna dia menyangka bahawa ini dah tanda cinta Allah kepada hamba-hamba dia. Makna kata ni tuan-tuan, kita boleh kata rakyat Kelantan ataupun orang-orang yang ditimpa banjir yang begitu teruk tahun ini, iman mereka kuat tuan-tuan. Bukan sengaja Allah Ta'ala bagi sampai tahap macam tu. Makna dia iman mereka kuat. No? Kita ni pun kuat ke? Kuat macam mana? Wallahu alam lah. Tapi Allah Ta'ala bagi ujian tu sesuai dengan tahap keimanan. Tuan-tuan cuba bayang no? Ayat sampai kat lampu tiang elektrik tu, apa cerita lah. Meja bangku dulu lekat atas tu, wayar elektrik. Makna kata hebat sungguh daripada kejadian-kejadian yang sudah berlaku sebelum ini. Mana ayat tu? Kita pun tak tahu. Yang pastinya ini adalah ujian Allah Ta'ala. Ayat mai kok bumi ke, atas pun dia turun, kok mana pun, tu semua urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak mengenal hang tu imam ke, hang tu siap ke, hang Islam ke, hang kapiak ke, bala tetap diberi. Karena kata tuan-tuan, ujian ini diberikan berdasarkan keimanan seseorang. Maka orang-orang yang berkahwin kerana Allah nak melahirkan keluarga Muslim yang sanggup memikul amanah ataupun tanggungjawab, maka dia boleh melakukan benda ni. Tidak? Kalau tak mampu, maka jangan buat. Jangan bermain soal kahwin. Bukan seronok-seronok, tetapi ia adalah satu tanggungjawab yang berat, yang besar. Bukan saja bagi makan, pakai, minum dan sebagainya, tak. Tapi amalan-amalan yang perlu diketengahkan kepada isteri dan anak-anak. Kemudian seterusnya kata ulama lagi, kerana tujuan supaya saya dapat menjaga pandangan orang yang kahwin. Sebab itu satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu rumah dengan para sahabat. Ada satu ketukan pintu. Ketukan pintu, dan Nabi ni sudah tahu dah itu adalah iblis. Maka pintu dibuka, maka iblis tadi menyerupai seorang lelaki tua yang datang kepada Muhammad, bahawa yang aku dipaksa oleh malaikat untuk datang kepada kamu, dan sekiranya aku jawab tidak jujur, maka aku akan mendapat balasan. Maka Rasulullah tanya, banyaklah soalan, semua dijawab dengan jujur. Kemudian ada satu soalan yang ditanya kemudian dijawab oleh iblis tadi, bahawasanya dia kata kepada wanita-wanita ni dihantar anak-anak syaitan supaya diletakkan pada tempat-tempat yang sensitif yang suka dipandang oleh orang lelaki. Di mana? Di tempat-tempat sensitif, di punggung,
kemudian tempat-tempat yang menonjol ni, supaya nampak cantik. Sebab tu kita bila melihat lelaki yang melihat perempuan, maka akan melihat tempat-tempat yang diindahkan oleh anak-anak syaitan tadi. Maka ni semua dikirim oleh iblis tadi adalah kepada wanita-wanita, supaya mata lelaki memandang. Maka kita pun tengok meleleh elok, tak. Bini duduk tepi, bini cubit pang kata ambo, sampai tak sedap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita berkahwin ni kata ulama adalah untuk memelihara pandangan. Maka lihatlah bentuk tubuh badan isteri yang berada di samping kita. Lihatlah dengan nikmat Allah, bukan dengan bentuk fizikal semata-mata. Bila tua ni maklum sajalah, no, mata kabuk, gigi tabuk, uban tabuk, orak kendok, satu lagi tak masuk kubur, no, rukun tua. Bila tengok amboi mak hang dulu segaklah ni, amboi sifat manusia. Mana tua dia kata segak dah kan. Tua ni dia manis ya, dia main ikut manis, no. Kalau pakai serban pun nampak amboi manis kan. Segak tak dah. Kalau segak pakat ngorak habis umur 80 kan. Pakat ngorak habis kita gila apa. Tapi dah nampak manis berseri. Kerana apa? Banyak berwudu, banyak melakukan amalan ibadat, mulut cakap tak merapu, jadi nampak manis. No, gigi tak ada pun pakai serban serabut tu nampak comel. Ha. Hak makcik-makcik pakai tudung pun nampak comel. Nampak manis. Kerana apa? Kerana pandangan hati. No, kalau pandangan mata ni tobat tak segak dah. No, kalau segak bukan minam jamu. No. Dia tak ada macam tu. Jadi nak jaga pandangan. Pandangan kita supaya tidak menyeleweng dan tidak disia-siakan ataupun menjadi asi ataupun maksiat kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Dan di samping saya dapat bertakwa kepada Allah. Jadi nak jadi takwa ni, dia kena beramal, dia kena bekerja. Kerja adalah kerja yang bukan luar biasa, tapi kerja yang biasa. Yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja biasa saja, bukan yang luar biasa. Yang luar biasa ni adalah para ulama, para anbiya, para rasul. Mereka ni luar biasa daripada kita. No? Nabi sallallahu alaihi wasallam sunat tu merupakan wajib bagi dia. Hak kita ni wajib, kita kata sunat. Hak sunat kita kata wajib. Tapi Nabi benda yang sunat adalah merupakan kewajiban bagi dia. Luar biasa tak bagi kita? Luar biasa. Kita buat yang biasa saja. Yang orang lain semua mampu buat. No? Amalan berwudu, amalan buat sunat duha, tak boleh buat kan? Sunat duha berapa minit kita boleh buat? 10 minit pun tak sampai. 2 rakaat tiap-tiap hari kalau mampu. Tak mampu buat sebulan kali, tak mampu buat setahun kali, ataupun jangan sekali-kali buat. 2 tu lah kan, 3 tu lah. Kalau tak mampu tak suruh buat kan? Jadi amalan ni supaya kita menjadi orang yang bertakwa, buat benda yang biasa. Oh, nak tengok para sahabat kan tak boleh lah kita. Kalau mampu buat okey lah tu. Tuan-tuan pernah dengar cerita Nusaibah binti Ka'ab? Nusaibah binti Ka'ab ni dalam perang Uhud ni tuan-tuan, pernah dia mendengar 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat. Muhammad sudah mati. Muhammad sudah mati. Muhammad sudah mati. Ketika tu Nusaibah ni umur dia 50 tahun. Seorang wanita umur 50 tahun bertugas sebagai merawat dan membalut luka-luka para tentera orang-orang Islam dalam perang Uhud. Bila mendengar kalimat itu, rasa luluh hati dia, kerana orang yang dicintai iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, dan matanya terpandang Muhammad masih hidup. Maka semangat dia berkobar-kobar tuan-tuan. Tugas dia ni membalut luka bagi orang minum, tentera-tentera Islam yang cedera kan. Dalam perang Uhud ni ada satu kesilapan yang tidak dipatuhi oleh tentera pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah berada di Bukit Uhud. Arahan Rasulullah jangan berganjak, jangan turun, jangan bergerak selagi mana tak dapat arahan Rasulullah. Tetapi dalam perang Uhud itu seolah-olah menampakkan kemenangan ini di pihak orang Islam. Kerana orang kafir sudah
mundur, sudah undur tentera-tenteranya. Tetapi pihak pemanah ni tidak dengar arahan Rasulullah, maka mereka turun kerana anggapan mereka Islam sudah menang. Tetapi panglima tentera kafir musyrikin ketika itu, yang sesudahnya dia Islam, Khalid ibn Walid, mengambil satu keputusan, mengatur strategik yang baru, menyerang habis-habisan orang Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diserang bertubi-tubi, dan banyak orang Islam yang mati, yang gugur syahid, ada yang lari lintang pukang. Nusaibah binti Ka'ab, orang yang cinta kepada Rasulullah, orang bertakwa kepada Allah, dia melihat Rasulullah dalam keadaan hanya dilindungi beberapa orang sahabat yang boleh dikira dengan jari. Ketika mana Rasulullah mendapat luka yang begitu berat, gigi kacip Rasulullah patah, kemudian pelipis kening Rasulullah luka kena batu, dan muka Rasulullah berlumuran dengan darah. Nusaibah binti Ka'ab ini melihat, bertambah bersemangat dan benci kepada tentera Islam, lantas mengambil senjata apa yang dia boleh capai, melibas tentera-tentera kafir musyrikin, kerana dia sanggup untuk menjadi benteng untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia saja tuan-tuan, suami dia, anak lelaki dia Muhammad, Abdullah dan Ubaid pun bersama-sama dalam perang Uhud. Abdullah ni mendapat luka di tangan yang hampir kritikal, sehingga Rasulullah kata pergi balut. Nusaibah tadi pergi balut luka tangan anak dia tu. Apa dia kata? Bangun anakku, terus maju. Masya Allah. Kalau kita tunggu bapak cabutlah. Kalau kita tidak. Tapi tak, Nusaibah kata bangun anakku, terus maju. Tu dia berjuang. Nusaibah mendapat, ada riwayat menyatakan 13 luka, ada mengatakan 12 tempat luka, dan teruk kena tetak ni di leher, tapi tak mati. Cintanya begitu hebat, takwa kepada Allah SWT yang begitu dahsyat. Kita boleh buat yang tu kan? Tak mampu kita. Tak mampu. Bukan kata tu lah. Orang kata ada hantu pun bukan tak pi dah. Betul tak? Sampai ke hutan tu ada hantu, tobat lah tak pi. Kan tu apa hantu kat limah lah. Tapi rumah dia CD dah. CD hantu kat limah ada rumah dia. Tapi orang betul lautan tu hantu kat limah, oh pakai tak lalu dah. Esok pula baru lalu cerah. Tu cerah tu. Tak berperang di jalan Allah lagi. Ni tahu kita majihad macam ni pun pakai dak dah kan. Itu takwa. Itu sesuatu yang luar biasa. Bagi kita mampu tak? Tak mampu. Kita buat yang biasa-biasa, yang biar sedikit tetapi berterusan, sehingga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ni berkahwin kerana apa? Untuk menjaga kehormatan saya, di samping saya dapat bertakwa kepada Allah. Bila dah bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan hasil kerja kita itu dinilai dan dipandang dan diambil peduli oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah amalan-amalan yang kita lakukan tuan-tuan, tetapi tidak dihirau oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana amalan-amalan yang tidak sejajar, yang tidak betul, yang tidak diterima oleh Allah, tidak dipandang. Nauzubillah min zalik. Tidak, kita nak pergi jual barang, seorang pun tak tengok pasal macam mana. Tapi kalau kita jual barang yang memang diperlukan oleh pelanggan, tak menang tangan. Tidak. Cakutir Sungai Dua, siapa saya makan, betul? Saya seorang cikgu abang saya, sehari RM15,000. Dia percaya? Logik tak? Tak logik no? Ingat sebulan RM15,000. Dia kata betul Ustaz, dia kata sehari RM15,000. Dulu ingat saya dia buka 5-6 meja je. No, Cakutir Sungai Dua pula. Tapi cikgu ni abang kata kawan dia tu duk supply kicap Cakutir. Dia kata sehari RM15,000. Mustahil lah. Bagi kita agak mustahil kan? Tapi tak mustahil, betul tak? Tapi tengok penuh orang, memanjang penuh, meja tak cukup. Senang kan? Allah Ta'ala nak bagi no? Tapi sebab apa? Sebab sedap. Dah sedap dia lagi, servis yang baik,
No. Bayangkanlah kita nak pergi depan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ternyata Allah Ta'ala tak pandang. Masya Allah, sedih dah. Kita nak mengadu kat siapa lagi? Waktu tu Allah yang berkuasa. Takat di dunia ni Allah Ta'ala bagi peluang ni, boleh mengadu kat orang, no, minta bantuan kat kawan-kawan dan sebagainya. Di akhirat jangan main tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Jadi buatlah amalan-amalan bertakwa, kiranya Allah Ta'ala akan memandang dan menilai amalan-amalan kita yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, ulama ada kata lagi bahwasanya hendaklah memilih isteri yang mempunyai akhlak dan berpegang teguh dengan agama. Yang akhlak ni macam mana tuan-tuan? Bila dipandang sejuk mata, itu yang berakhlak, yang tidak mendedahkan aurat dah. Ini dah anak dara lah ni macam buah pelam. Buah pelam yang ni kalau masak dulu ni, ingat-ingat buah pelam kalau masak kuning tu orang tak pegang dah. Memang masak dah cik no. Lah ni jenis kecukan hak siam, kadang-kadang hijau pun dah masak dah. Macam mana orang beli buah pelam? Dia pegang, dia picit, dia cium, dia tak. Hak gimai pula orang lain, dia pegang, dia picit, dia tak. Lah kali dapat orang nombor 5 tu, dia beli. Balik-balik kupas-kupas, isi lembek habis. Lah apa lempak. Jadi macam derian, no? Derian ni nak picit tak boleh. Ada orang boleh picit derian? Mana ada? Nak cium kena elok-elok. Ada orang tepuk derian, pong-pong-pong ada? Tak ada. Macam itulah kita, bini kita, anak perempuan kita buat macam derian. Orang nak sepak tak boleh, orang nak tempuh pun teriak. No? Buah pelam tadi, orang pekat main habis. Anak darah lah ni macam tu lah. Kau ni pegang, kau ni pegang. Lah kali dapat kat kawan tu, sudah ditebuk. Buah nyok yang sudah ditebuk lubang. Sonok tak? Tak sonok. Jadi nak pelihara anak kita ni, nak pelihara bini kita, macam buah derian. Mana orang berani picum dia tahuan, dia kena tembak pelan-pelan. Oh, tu dia. Hak tu sebab apa? Sebab mahal, musang king. No? Buka-buka isi sedar. Hak ni buka-buka musang king kong. Tak ada apa. Nah, jangan ibaratkan anak kita macam buah mangga, buah pelam. Orang pakat picit majai habis isi. No, lembek habis. Auzubillah min zalik. Jadi nak cari, nak memilih isteri yang mempunyai akhlak dan berpegang teguh dengan agama. Jadi akhlak ni macam-macam. Ada setengah orang akhlak baik dengan orang, tapi dengan mak pak berapi cakap. No, tanda-tanda kiamat belum yang tu. Oh, dengan kawan ombo beli pi, sanggup pergi beli barang. Mak ni cik beli barang, tolong buat cakap tiang kerang. Mak kata mu kawan nak main so. Tu jamu kawan cakap tiang kerang. Mak suruh beli lama dah. Lapak kotak kerang ni, dia haram tak beli pun. Kawan nak main, dia pergi beli kotak kerang. Suruh mak dia buat kotak kerang. Akhlak dah tu. Dah. Kita nak yang berakhlak dengan mak tu, dengan ayah tu, lebih berakhlak dengan kawan-kawan berakhlak, dengan Allah Ta'ala berakhlak, dengan Rasulullah berakhlak, dengan seluruh makhluk lain pun berakhlak. Yang ni bagus. No? Tengah orang ni tuan, kawan saya ada seorang mengaji sekali tu. Dia tak boleh tengok kucing-kucing hak dia jumpa di market tu. Kalau tengok hak beleh, hak balai ni, dia ambil, dia balik pergi mandi. Balik pergi mandi, siap buat duit. No, dia ambil keng-keng batik hak lama-lama tu, dia buat duit tu gantung, hayun. Lenah kucing. Ada dia cerita memang saya kata mati riau 2 hari. Sayang kepada makhluk juga tu. Kita dah sambil duk pilih ke menu dan sepak kucing ni. Puak ni membubuh dengan korak lembu lah. No? Tulang lembu dah belakang lepas duk jual kan. Pergi ambil tulang tu, pam bagi dia tu. Sambil duk pilih ikan tu dan sepak kucing ni. Berakhlak lain tu. Dah. Kita mau yang berakhlak. Jaga kucing bagi elok. Ataupun kita tak belak, layan dia bagi elok. Bukan dia benda lain, makhluk Allah juga. Jadi akhlak tu. Nak pilih bini ni, esok kalau dia buat tak elok kat binatang, kat anak kita pun dia boleh buat tak elok. Jangan bermain tu. Orang perempuan kalau dia marah dan dia kencing gigi, dia keluar macam
Tak guna orang nak ni. Dia jangan ambil. No, kita nyentan ni, habis kuat kita start untuk kena kopi cawan balik lega. No. Orang puan ni maklumlah, kerja rumah tak payah. Tak habis. Laki pula jenis tak tolong pula. Olik lempak ikan malam siang. Buat masak jelebi. Minta tolong. Apa minta tolong? Binilah nak kena basuh kain, binilah nak kena masak, binilah nak kena sapu sampah. Dia ada bangkit-bangkit tidur orang. Bangkit tidur kain lempak nang tu, seluak lempak nang tu, sepeda cari dia pun lempak nang tu, pergi mandi. Hari bini dah kutip. Mau bini tak marah. Lepas kat anak-anak. Jadi cakap kalau yang berakhlak tak apalah, yang tak berakhlak seriau dia cakap macam hampa ni tak pakai. Bila tak pakai seriau. Doa Allah Taala tak buka hijab dia, dikabulkan oleh Allah, maka jadi tak pakai nak ni. Auzubillahi min zalik. No? Jadi memilih isteri yang mempunyai akhlak dan berpegang teguh dengan agama, sekalipun tidak mempunyai harta dan kecantikan. Kita bukan pilih anak darah ada harta dia. Kita yang nak bela dia, kita yang yang wajib kita didik dia. Bukan nak cari perempuan yang berharta. Kalau cari yang beragama ni, insya-Allah dia cerdik, dia bijak, boleh melahirkan anak yang soleh dan solehah, yang boleh melahirkan anak yang boleh mencari harta. Kenapa? Ibu yang pertama, guru yang pertama ni adalah apa? Ibu dan bapa di rumah. Bukan cikgu. Guru yang pertama, ibu dan bapa di rumah. Maka sebab tu ibu yang berakhlak, ibu yang berpegang teguh pada agama, maka boleh melahirkan anak yang baik. Bukan mengaji tinggi pun, tapi berpegang teguh pada agama. Tetap sembahyang penting bagi dia. Tengah orang tuition penting bagi diri dia. Anak tak erti Al-Quran, tak tahu. Tak apa, tak ada kuasa apa. Tapi anak tak boleh bercakap orang putih, ya Allah, malu tak ada dah. Malu tak erti. Anak tak lulus tak lulus PSA pun. Malu tak ada dah. Anak tak erti baca Quran, tak malu. Patut kita ni orang Islam kena malu. Tak erti baca Quran. Dia kata 5 baru Quran 5. Apa cerita? Jadi kalau anak yang dilahirkan oleh ibu yang berpegang teguh pada agama, insya-Allah anak-anak itu akan menjadi berjaya. Di dunia pun boleh berjaya, di akhirat insya-Allah berjaya. Tu kita nak Ni balik rumah Allah serabut. Tu yang setengah orang dia sanggup pergi kerja daripada pagi tu, balik ke 10 malam semua. Tengok bini serabut, tengok anak-anak pun serabut. Tu dia. Kalau isteri yang baik, duduk tempat kerja pun teringat. Ambo teringat kat bini. Minum kopi rasa teh, minum teh rasa kopi. Teringat kat bini, teringat kat anak-anak. Makan kotin rasa bihun. Tu dia. Pasal apa? Layanan isteri bagus. Anak-anak pun bagus. Anak-anak kerja duk sebut ayah lah. Ayah awak balik lambat sangat. Yang tu seronok. Ni anak-anak kata, lah ayah balik apa? Awal mampu. Rumah kita bagi mereka orang kendara. Tetap mereka tak suka kita balik. Ada yang tak kenal. Ya aku tak balik 3 hari, aku tak apa. Tak ada pun tak apa dia tahu. Mampu. Tapi bila kita pergi kerja lama, ayah baliklah. Kami rindu ni. Seronok. Dapat isteri pun isteri layan bagus. Hari Khamis ya, perbaik katil elok kan. Kita orang Melayu hang najik ada. Isteri solehah lah tu, berjihad. Mai hari Khamis, dia bagi elok katil, bagi wangi. Pasal apa? Malam sunat. Dia tak rasa sesat sangat abang hari Khamis tu. Nak main malam Jumaat, sunnah lah kan? Ni dah. Saya kata tak ada hari Khamis, tak apa bang. Mampu kita. No? Jadi tuan-tuan, nak kepada isteri yang boleh menjadi anak kita ini anak yang terjamin di dunia dan juga di akhirat. Kemudian tuan-tuan, menjauhkan diri dari mencanggahi perintah Allah dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. No? Suami isteri kadang tidak menasihati satu sama lain. Tidak menasihati satu sama lain.
Isteri tak mayang pun laki tak kata apa. Laki tak mayang pun bini tak kata apa. Masya Allah, ada. Yang laki pakai lok pendek, yang bini pakai lok ketat, tak tegur apa. Patut kena saling tegur menegur. Abang bolehkah pakai macam ni? Hang pun boleh ke pakai itu? Tak boleh bang. Mari kita tukar. Cari benda yang diredai oleh Allah. No? Lempak bang selok-selok ketat tu tak apa nak pakai duk ke rumah. Luak pada rumah, jangan duk pakai dah. Sebenarnya boleh dalam Islam kan tak boleh. Nak pakai skirt pun boleh. Makcik nak pakai skirt pun boleh lah. Pakailah rumah. No? Kut seriau lah no. Pakailah rumah, tutup uji itu pakai skirt bubuh look merah, bubuh shadow apa. No? Tak salah. Jangan duk pergi keluar kita 3 suku ni. Tu lah. Sebenarnya Islam tu ya, dia nak bagi masa yang pendek ni, yang kita rasa panjang di dunia ni, untuk beramal bakti. Di akhirat tu kita ambil pahala dia. Ni semua adalah ladang bagi kita. Ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah ladang untuk ke akhirat. Maka bercucuk tanamlah kita. Siapa yang tanam pokok yang elok mengeluarkan hasil banyak, maka dia untunglah dia. Hasil kita akan kutip di akhirat. Ni takat tanam ya, baja balok nak bubuh, kemudian nak trim dia pun segan, keluar buah kemetot. No? Buah kemetot. Tu cara Melayu duk tanam lah ni lah. Beza dengan Cina Cina bila dia cucuk tanam ni, pertanian dia cukup bagus. Hak Melayu ni ambo sayang nak ambil, sayang nak tebah. Cina ni habis dia punya keluar habis dah, dia tebah. Siapa habis kutip? Orang Melayu kita habis kutip buah lah. Bila kutip pun tahu bagus dengan Cina ni. Padahal Cina dia tak maulah sebab barang tak berkualiti. Dia ambil hak peringkat awal no? Macam jid lendiak, kacang lendiak Kita dah Melayu pergi kutip siap bawa atau tolak no? Punya tamak bubuh dalam peti penuh. Padahal tu Cina tak marah. Kita Melayu cucuk tanam ni lagi boleh kutip dia ambil tu. No, kacang lendiak kemetok nak jual ke orang. Tu Cina dah, depa ambil hak betul-betul, hak standard, depa hantar. Barulah keuntungan diberikan kepada mereka. Kita dah orang beli, orang kata apa tanam berkemetok metro ni, jual juga. Jual harga mahal. Itulah dia. Jadi kita tak mau melakukan perkara yang bercanggah dalam sistem rumah tangga kita, baik dari segi apapun, kerana Islam sudah mengatur dari awal pernikahan sampailah kita mati. No? Kita jangan tinggalkan harta yang akhirnya direbut oleh anak-anak, akhirnya kita mendapat bala dalam azab kubur. Nauzubillah min zalik. Biarlah kita meninggalkan harta dimanfaatkan. Ada setengah orang dia abang siap kerana dia ayah tak mau tinggal apa, ayah nak wakaf belakang. Anak-anak boleh marah? Tak boleh. Sebab tu hak dia. Ada sahabat saya seorang macam tu, pak dia tak tinggal apa harta. Memang ada harta, tapi dia wakaf kat orang habis. Tak boleh nak kata apa. Sebab tu harta dia. Ayah bagi ilmu ke apa cari neri. Tunggu. Bila ada harta ni tuan-tuan, maklum sajalah. Hak ni tak kena, hak ni tak kena. Benda senang Celik-celik dia senang dah. Dapat harta pun senang, nak habis pun senang. Jadi biarlah kita melakukan perkara yang tidak bercanggah dengan aturan Islam, kiranya perkahwinan kita ini selamat di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita yang dah kahwin ni insya-Allah moga-moga dilindungi dan diperbetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita juga nak mencari peluang dan ruang untuk melahirkan, untuk menjadikan keluarga kita keluarga muslim insya-Allah. Doalah jangan putus-putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, moga-moga apa yang kita sampaikan malam ini, moga-moga kita dapat manfaat dan didikan daripada Allah, dan kita berharap sampai ke akhir hayat kita dapat memperbetulkan diri kita, isteri dan anak-anak sampailah ke liang lahat. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.